13 langkah untuk kita mengambil wuduk. Jadi Ustaz nak anak-anak Ustaz dapat faham, dapat ikut seperti mana 13 perbuatan ni. Jangan buat yang rukun saja. Bila kita buat ibadah, kita nak lebih. Kalaulah anak-anak Ustaz diberi pilihan, ayah ataupun ibu nak bagi RM1 ke RM10, kamu pilih yang mana? Mesti kamu akan pilih yang RM10 sebab nilai dia lagi besar daripada nilai RM1. Sama juga dengan pahala. Kita nak pahala yang besar. Jadi bila pahala yang besar, pahala yang banyak, maka perlu kepada buat perkara-perkara sunnah juga. Jangan buat yang rukun sahaja. Jadi nak sempurna, buatlah langkah daripada nombor 1 sehingga nombor 13. Buat secara step by step. Barulah sempurna apabila kita mengambil wuduk. Okey. Selesai bahagian wuduk. Yang ini sebagai ingatkan balik seperti mana yang telah Ustaz terangkan pada hari Selasa yang lepas. Jadi kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu berkenaan tentang rukun solat. Okey, panduan solat fardu. Sembahyang pun dia ada rukun. Ada rukun untuk kita lakukan dalam sembahyang ataupun rukun solat. Dan rukun itu wajib dilakukan, dan jika tidak sempurna salah satu rukun yang Ustaz akan sebutkan, maka tidak sahlah sembahyang yang kita lakukan. Boleh pergi tandas ke tak? Boleh. Pergi tandas dulu. Okey. Dan sembahyang ni kita tak boleh, kita kena dengan ilmu bila kita melakukan ibadah. Dan sembahyang yang kita buat, yang terpaling baik ialah sembahyang seperti mana yang Nabi buat. Sebab Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang hendaklah kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat. Ustaz, saya tak pernah tengok pun Nabi sembahyang. Memang tak pernah tengok. Tapi kita kena tengok bagaimana para ulama menggariskan. Dia ada tata cara bagaimana Nabi solat. Itu yang kita kena ikut. Tak boleh rokok sampai bongkok. Sampai ke bawah kita rokok. Rokok pun ada cara. Cara berdiri pun ada cara. Cara nak sujud pun ada cara. Cara duduk tahiyat awal, tahiyat akhir pun ada cara. Yang ni yang kita nak belajar. Okey. Sebelum Ustaz masuk tentang solat ni, Ustaz nak tanya, ada berapa rukun solat? Kalau solat dalam wuduk tadi ada 13 step. Dia ada 6 rukun. Tapi solat ni ada berapa rukun? Siapa yang boleh bagi tahu Ustaz? Anak-anak Ustaz tahu tak ada berapa rukun solat? 11. Tak tepat. 13. Siapa yang sebut 13 tadi? Okey, betul. Solat ada 13 rukun. Jadi sebelum Ustaz terangkan berkenaan ni, tentang jap. Adalah, ada 5 rukun. Siapa pula kata 5, ada 13 lah. Ada 13 rukun. Waktu jadi, ada 5. Waktu ada 5, rukun ada 13. Okey, jadi sebelum Ustaz terangkan lebih lanjut, Ustaz belanja dulu. Ustaz nak kamu tengok video yang Ustaz akan share. Jadi dengar, jangan bercakap, dengar, tengok. Lepas ni Ustaz akan tanya apa yang kamu tengok tu. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca Niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib.
usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat Isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Okey, sambil-sambil kamu tengok video, Ustaz akan terangkan sedikit berkenaan tentang rukun solat. Okey, daripada yang pertama tadi, rukun solat seperti mana yang kawan kamu sebut, rukun solat ada 13. Ada 13. Yang pertama, rukun solat ialah niat. Niat yang tadi di awal tadi. Yang usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala sampailah niat solat isyak. 5 niat solat. Dan niat itu perlu dibaca, bukan dibaca, perlu dikosatkan di hati. Maksudnya waktu bila kita baca niat, waktu kita mengangkat takbiratul ihram. Dan niat itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, berdiri tegak. Nak sembahyang ni dia kena berdiri, tak boleh duduk. Ustaz, kenapa saya tengok ada yang sembahyang duduk? Boleh jika sakit. Sakit boleh sembahyang duduk. Satu lagi, sembahyang duduk boleh juga ketika kita solat sunat. Solat sunat boleh sembahyang ataupun solat secara duduk. Tetapi bagi solat fardu, wajib jika kita berupaya untuk solat secara berdiri. Berdiri dengan menghadap ke arah kiblat. Dan waktu kita berdiri, bagaimana kedudukan badan kita ialah dengan cara mata kita melihat kepada tempat sujud. Maksudnya kalau sejadah tu kita lihat kat mana kita akan sujud, mata kita lihat di situ. Dan kaki itu, kaki ketika kita sembahyang, antara dua kaki tu jangan buka terlalu luas. Sekadar sejengkal pun sudah memadai ketika kita solat. Dan rukun yang ketiga ialah takbiratul ihram. Okey, yang pertama Ustaz sampai ni sebut apa? Niat. Yang kedua, berdiri tegak. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana Ustaz? Yang kita sebut Allahu Akbar. Okey, bila kita angkat takbiratul ihram tu, sebutan Allahu Akbar itu perlu kita sebut dengan jelas, sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Sebab itu ialah rukun. Tetapi tangan tu dia rukun dia hukum dia ialah sunnah saja. Tetapi yang paling baik ialah kita angkat tangan. Cara angkat tangan pun pastikan tangan berada setara, ni lengan kamu biasa berada setara dengan bahu. Okey, dan tapak tangan tu direnggangkan sedikit jari, kemudian menghadap ke arah kiblat. Itu cara kita mengangkat takbiratul ihram. Okey, bila kita angkat takbiratul ihram, kita dah duduk macam ni, tangan macam ni, nampak tak?
Tangan dah macam ni. Kemudian kita akan baca doa iftitah. Yang dalam video tadi ada baca. Allahu Akbar kabira. Itu doa iftitah. Sunat kita baca. Sebab sekejap Ustaz kena tutup sekejap. Sebab kalau kamu cakap, Ustaz cakap, nanti tak ada, kesian kawan yang lain tak dengar. Okey. Jadi bila kamu letak tangan macam ni, baca doa iftitah dah selesai, maka masuk kepada rukun yang keempat, iaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, sunnahnya untuk baik lagi, baca dengan ta'awuz. Apa dia ta'awuz? Iaitu baca dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak perlu baca kuat. Baca perlahan saja yang tu. Yang kuatnya bismillah tu sampai waladhdallin. Amin. Dan apabila baca Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah itu ialah rukun, perlu baca sekurang-kurangnya telinga kamu dengar apa yang kamu baca. Kalau kita solat, kita baca, mulut gerak tapi kita pun tak dengar. Telinga kita tak dengar pun Al-Fatihah yang kita baca, tak sah solat kita. Sebab Al-Fatihah ialah rukun. Bila rukun, telinga kita kena dengar apa yang kita tuturkan. Jangan terlalu perlahan sehingga telinga tak dengar. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar Al-Fatihah yang kita baca. Okey. Selesai membaca Al-Fatihah, rukun yang keempat, masuk kepada rukun yang kelima. Sebelum masuk rukun yang kelima tu, kita sambung dulu video. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, masuk kepada rukun yang kelima, iaitu rokok. Okey, ya, perbuatan ini dipanggil rokok dan merupakan salah satu daripada rukun solat. Dan rokok ini dia ada satu lagi yang perlu diperhatikan, iaitu thama'ninah. Apa dia thama'ninah? Kena berhenti seketika. Bila kamu rokok, pastikan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 3 kali. Rehat sekejap baru bangkit balik. Dipanggil i'tidal. I'tidal dengan thama'ninah. Maksudnya daripada kamu rokok, kamu akan bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti dulu seketika. Baru kita lakukan rukun yang seterusnya, iaitu sujud. Okey. Okey, kita sambung balik video. Rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, yang ni dinamakan i'tidal, iaitu rukun yang keenam, juga ada thama'ninah. Dalam solat ni ada 4 perbuatan rukun yang ada thama'ninah. Bila kita buat, kena ada berhenti seketika. Rokok, thama'ninah, rokok dengan thama'ninah, kemudian i'tidal dengan thama'ninah, sujud dengan thama'ninah, dan duduk antara 2 sujud dengan thama'ninah. Yang tu ada thama'ninah. Jadi kena berhenti, ada masa. Jadi tak boleh bila kita sembayang dengan laju. Tak boleh kita sembayang tengok siapa yang paling pantas. Kena sembayang dengan secara berhati-hati. Sebab kita sembayang ni kita nak dirikan sembayang. Bukan kita nak tunaikan sahaja pakai angkat takbir, bagi salam, selesai. Tak nak. Kita nak dirikan dengan sempurna. Jadi buatlah dengan secara berhati-hati. Sebab solat, dia ada hubung kait dengan kehidupan kita dunia sehinggalah kita akhirat. Benda yang perlu dijaga, benda penting. Okey, kita sambung balik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian, terus duduk di antara Okey, perhatikan. Tengok Upin Ipin sujud macam mana. Kalau dalam video ni, Upin Ipin tengok kaki belakang.
kedudukan kaki belakang itu perlu dilipatkan. Maksudnya tapak bagi jari-jari itu berada di bawah. Jangan duduk kaki macam ni. Okey. Kemudian tapak tangan berada juga di tempat di atas sejadah. Dahi juga berada di atas sejadah. Hidung tu pun berada di atas sejadah. Lutut pun ada atas sejadah. Itu anggota-anggota yang wajib perlu berada dikira sebagai tempat sujud. Perlu sujud bersama dengan badan kita. Okey. Dan bacaan ketika sujud ialah bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca juga 3 kali dan jangan terus bangkit. Bila dah cukup baca doa tu, rehat sekejap baru kita bangun daripada sujud. Sebab sujud pun dia ada juga tumaninah yang perlu kita lakukan, iaitu berhenti seketika. Jangan daripada sujud cepat-cepat nak bangkit, duduk antara 2 sujud. Ini kesempurnaan. Okey, sambung. Wabihamdi. Kemudian terus duduk di antara 2 sujud. Bacaannya Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Okey, lihat. Ustaz tu dia perbetulkan kedudukan kaki. Kaki waktu duduk antara 2 sujud, beginilah kedudukan kaki yang sepatutnya kita lakukan. Okey. Jadi setengah-setengah bila dia semayang, kaki dia buat macam ni sahaja. Sedangkan kaki tu dia kena bengkokkan sedikit yang hujung tu, yang jari tu bengkokkan ke bawah. Ini cara kaki yang sepatutnya ketika kita duduk antara 2 sujud. Jadi perhatikan siapa yang tak boleh buat, usahakan supaya boleh duduk dengan cara yang betul dan tepat. Kita nak solat ni, kita nak ikut Nabi, bukan nak ikut diri kita sendiri. Ataupun nak ikut rasa kita nak duduk macam mana. Nak sempurna, kita ikut bagaimana cara Nabi buat. Okey, kita sambung balik. lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Uping, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita sambung balik nota berkenaan tentang rukun. Okey, yang pertama Ustaz tengok satu persatu yang Ustaz dah terangkan, Ustaz akan teruskan. Okey, rukun pertama niat.
Yang kedua, berdiri tegak. Ustaz dah terangkan tadi. Berdiri tegak bagi yang mampu ketika solat fardu, manakala bagi yang tidak mampu disebabkan oleh sakit dan sebagainya, boleh melakukan secara duduk, berbaring, terlentang atau dengan menggunakan syarat. Solat ni dia tak macam ibadah puasa. Puasa kalau kita demam, kita boleh, maksudnya kita boleh tinggalkan. Tapi kena ganti kalau puasa bulan Ramadan. Tapi solat, kamu demam ke, kamu ceret-beret ke, tak boleh bangun sekalipun, kita kena dirikan sembahyang. Sebab solat ni dia satu benda kewajipan syariat yang Allah SWT berikan kepada Nabi yang dia berbeza dengan ibadah-ibadah lain. Sebab itulah ibadah solat, sehingga kan daripada tak boleh berdiri, kamu boleh solat secara duduk, tak boleh duduk secara terlentang. Kalau tak boleh terlentang, boleh menggunakan isyarat. Sehingga kelopak mata itu juga boleh digunakan sebagai syarat untuk mendirikan solat. Jadi tidak ada alasan untuk anak-anak ustaz nak meninggalkan sembahyang. Sebab itulah orang yang tinggalkan sembahyang dikategorikan sebagai satu dosa besar. Sehingga kan Allah sediakan, wujudkan 2 neraka khusus kepada mereka yang gagal mendirikan salat dan juga mereka yang cuai dalam salat. 2 neraka khusus berkenaan tentang orang yang tinggal salat dan cuai dalam salat. Jadi kena jaga bagi sempurna bila kita sembahyang. Ustaz. Ya. Ustaz. Kat neraka tu ada neraka Jahanam, neraka Lazha. Betul. Ada neraka banyak. Okey. Dan yang paling berat ialah neraka Jahanam. Okey, kita sambung balik. Ustaz nak kejar masa ni sebab dah 8.45. Okey, nombor 3 takbiratul ihram. Tengok bagaimana cara tangan dia. Renggangkan sedikit tangan dan tangan itu perlu dihadapkan ke arah kiblat. Angkat tangan tu takbir. Okey. Dan kaki ni jangan terlalu luas. Kaki jangan terlalu luas. Ni dia punya buka. Okey, sekadar cukup untuk kita, terutamanya ketika kita solat jemaah tu, kaki tu sebenarnya tidak perlu luas pun kita kangkangkan ataupun kita lebarkan antara 2 kaki tu. Kemudian perkara yang keempat, Al-Fatihah. Ustaz dah terangkan. Kena baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan sebelum tu kena baca doa iftitah. Kemudian rokok. Okey, bila rokok pastikan pinggul, ni pinggul, mesti sama straight je dengan kepala. Tak boleh terlalu bongkok sangat pun tak boleh. Dan tangan berada betul-betul di atas kepala lutut. Dan tangan ni lurus. Tangan mesti lurus. Tangan ni lurus. Pinggul mesti selari ataupun sekata dengan kepala. Dan mata menghadap ke arah kiblat. Selari itu apa? Selari tu maksudnya straight saja, sama. Tak nak bengkok macam ni. Kalau dia duduk macam ni, ini namanya dia bengkok sangat. Jadi selari je. Pinggul dia kat sini, punggung dia kat sini, kepala pun kat sini. Maksudnya sekata je. Itu maksud selari. Faham tak maksud Ustaz selari tu? Faham tak? Faham. Maksudnya badan kita tu sama je. Straight. Jadi nak straight tu bagaimana? Formula dia ialah tangan ni mesti lurus. Dan tangan tu mesti berada di kepala lutut, bukan bawah. Ada setengah tu dia letak tangan dia dekat sini. Bila tangan dekat sini, badan kita akan semakin bongkok ke depan. Bongkok sangat dia tak nak. Jadi kedudukan yang betulnya begini. Sama sahaja badan kita. Nak tahu, tengok, kita cuba rokok, tengok tepi sebelah cermin. Sama ke tidak? Okey, tapi teorinya ataupun asasnya tangan ni mesti lurus, straight. Barulah badan kita, kedudukan badan tu akan dalam keadaan seperti mana dalam gambar tu. Dan waktu ini perlu baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Mata tengok pada tempat sujud. Bukan tengok pada kaki. Tengok tempat sujud ni, tempat sujud. Okey. Perkara yang keenam, i'tidal dengan tu'maninah. I'tidal ni ialah bangkit dari rokok supaya kembali kepada kedudukan berdiri tegak berserta dengan tu'maninah. Bila tu'maninah tu kena berhenti seketika. Jangan cepat kita nak sujud. Baca dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian nombor 7, sujud dengan tu'maninah. Yang ni yang Ustaz sebut tadi, kaki dalam keadaan begini. Kaki belakang.
tangan di tempat sujud, dahi, lutut, hidung pun sama berada di bawah. Jadi anggota ni mesti berada rapat dengan tempat sejadah kita tu. Kemudian duduk antara dua sujud. Perhatikan kedudukan kaki. Ini pun ramai yang duduknya tidak seperti ini. Nanti Ustaz tunjuk gambar yang salah ketika dia duduk. Dan jari mesti selari dengan lutut. Jangan terlalu lebih pada lutut. Selari dengan lutut. Ni jari ni. Nampak tak Ustaz garis merah tu? Dan bacaan dia Rabbi filli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian rukun yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat akhir tak sama dengan duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Lihat kedudukan kaki. Yang tak bolehnya yang ni. Yang ni tak boleh. Ustaz letak pangkah. Kedudukan yang betul ialah kedudukan yang ni. Yang ni betul. Yang ni tak sesuai, salah. Kalau biasa duduk macam ni, kita usahakan biar kaki boleh duduk macam ni. Baru betul tepat. Yang paling sempurna duduk tahiyat akhir. Yang ni Ustaz katakan. Yang ni dinamakan duduk tawaruk. Duduk tawaruk ni pada tahiyat akhir. Manakala duduk tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud disebut sebagai duduk iftirash. Ni duduk iftirash. Kedudukan kaki dia macam ni. Kalau akhir macam ni. Beza. Kena ada beza antara dua cara duduk ni. Tapi kalau kita solat jemaah, mungkin bila solat jemaah tu mungkin kita rasa sempit ataupun memang kalau duduk macam ni memang tak nak duduk. Tak apa, boleh duduk macam ni. Tapi kalau boleh duduk macam tawaruk ni, duduk macam tawaruk ketika tahiyat akhir. Biar ada beza cara duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat akhir. Okey. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir iaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, yang ni masuk rukun yang ke-11 iaitu selawat ke atas Nabi. Yang ni masuk rukun yang ke-11. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waktu tahiyat awal kita akan baca daripada at-tahiyah ni sampai kita baca sampai sini. Tapi bila tahiyat akhir, kita kena baca sampai sini. Jadi kena hafal lah tahiyat ni sebab tahiyat ini, bacaan tahiyat ialah bacaan rukun. Bila rukun, wajib kita ingat, wajib kita hafal. Kalau kita tak nak hafal, tak nak baca, tak sahlah solat kita. Hanya sekadar kita buat pergerakan sahaja. Jadi kalau nak ibadah ataupun solat itu diterima, sempurna, wajib anak ustaz kena hafal bacaan tahiyat. Okey. Nanti ustaz akan share nota yang ustaz paparkan dalam grup Telegram nanti. Dan rukun yang ke-12 memberi salam. Rukun tu yang mana? Yang pertama sahaja. Maksudnya kalau kamu bagi salam yang pertama, tak nak bagi salam yang kedua. Masih lagi sah solat kamu. Sebab yang rukunnya ialah salam pertama tu perlu dilakukan dengan cara gerakkan leher kamu pusing sedikit. Pastikan nak tahu cara salam tu orang belakang kalau boleh dia nampak pipi kita. Itu cara bagi salam yang betul. Dengan kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Yang paling baik bagilah kanan dan kiri bila bagi salam. Dan rukun yang terakhir iaitu tertib. Semua perlakuan solat mesti ikut tertib. Tak boleh awal rakaat yang pertama dah nak baca tahiyat akhir. Tak boleh. Kena ikut tertib daripada nombor 1, daripada niat berdiri tegak sampailah bagi salam. Kena ikut satu per satu.
Okey, itu saja. Sepatutnya ada nota ataupun latihan yang kita perlu buat, buku aktiviti. Tapi boleh tak buat dekat rumah? Boleh tak? Kalau ada buku aktiviti, kalau ada buku aktiviti, cuba tanda. Tanda Boleh. muka surat yang perlu dibuat. Ada masalah. Muka surat yang perlu dibuat. Okey, tanda muka surat saja. Tanda muka surat 113. 113 ini perlu dibuat dekat rumah. Nanti kita bincang dalam kelas nanti. Sepatutnya kita buat sekali tapi sebab masa tak sempat, kamu buat dulu nanti kita bincang. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Banyak sedikit. Dari muka surat 113, Ustaz akan tulis nanti dalam Telegram. Dari muka surat 113 sehingga muka surat 119. Dan ada satu lagi tugasan yang perlu dibuat, iaitu video. Bagi tahu ibu dan ayah, nanti Ustaz akan bagi nyatakan dalam Telegram. Kamu kena rakam video pelakuan mengambil wuduk daripada perkara yang pertama sampai perkara ke-13. Buat video rakam, ibu ayah tengok. Ustaz nak tengok betul ataupun tidak. Sebagai rekod untuk program KBS ni, program KBS Story Solat. Sebab nanti Ustaz akan nilaikan pelakuan kamu sempurna ataupun tidak nanti dalam pelaporan wuduk kamu nanti. Sebab Ustaz kena hantar bentang kepada sekolah dan juga jabatan tentang perkembangan untuk ibadah wuduk dan solat anak-anak tahun 1. Okey. Kalau boleh buat pelakuan solat, boleh juga. Boleh buat terus sekali. Tapi yang tahun 1 hanya diminta untuk buat untuk pelakuan wuduk sahaja. Tapi kalau boleh rakam sekali dengan pelakuan solat, dengan bacaan solat, itu lagi bagus. Nanti Ustaz akan terangkan kepada ibu bapa nanti. Okey, cuma itu saja untuk hari ini. Dah 8.56. Terima kasih yang hadir. Ustaz letak kat ni. Ustaz nanti Ustaz nyatakan dalam Telegram nanti. Ustaz, buku surat berapa? Anak. Daripada 113 sehingga 119. Daripada halaman 113 sehinggalah 119. Buku aktiviti ke? Ya, buku aktiviti. 113. Sehingga 119. 113. 113. Tak ada pun dekat Telegram. Memanglah Ustaz tak letak lagi. Kejap lagi baru Ustaz letak. Ustaz maklum je dulu. Okey. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Selamat bercuti. Ustaz rasa minggu depan cuti. Rasanya lah. Jadi kalau cuti, selamat bercuti. Jaga kesihatan. Jangan, walaupun boleh nak keluar, boleh keluar rumah. Hati-hati, jaga kesihatan. Semua dalam keadaan sihat. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.